إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وحي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, cara makan minum. Sambung pada muka 38. Muka surat 38, tajuk yang bawah. Qala rahimahullahu ta'ala, cara makan minum. Yang ini cara makan minum baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullah, adalah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada bab ini, pada bab cara makan minum ni, maka telah maklum bagi hal ahwalnya baginda di masa hayatnya, hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang munasabah dengan zuhudnya dan sabarnya dan tawakulnya. Dengan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mau kelawasan di dunia ini. Kelawasan maksudnya keluasan lah, kelapangan, lawah bahasa kita lah. Untuk guru pakai bahasa setempat ni, bahasa tempat kita lah, lawah. Lawah ni lega lah, luah. Jadi makan minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam yang disebutkan di dalam hadis-hadis berkaitan dengan bab ini, maklum tidaklah bermewah-mewah, tidaklah banyak benda makannya sesuai dengan zaman tu lah, walaupun ada saja orang-orang kaya, ada saja orang yang makanannya melimpah ruah, ada saja orang-orang yang makannya serba-serbi cukup dan sebagainya. Baginda Nabi SAW tidak memilih untuk bersedap-sedap dengan makanan semewah-mewahnya lah. Bukan kata tak makan mewah dah, ada juga makan hak sedap-sedap ni. Tapi cara hidup Nabi SAW sepanjang hayat baginda SAW, hidup secara sederhana. Apa yang ada makan, apa yang tak ada tu tak minta, tak sebut, gitulah.
Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah kami sekeluarga Muhammad. Sayyidatina Aisyah kata kami ni keluarga isi rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiam kami, yakni hidup kami sebulan, tidak menyala api di rumah-rumah kami, melainkan air dan buah kurma. Air dan buah kurma. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kami ini biasa-biasanya pernah pada dalam keadaan sebulan tak menyala api kat dapur. Tak ada benda pun nak masak lah. Bukan ada benda tapi tak masak dah. Tak ada benda yang perlu dimasak. Tak ada benda yang boleh dimasak. Jadi tak buatlah api dalam rumah tu nak dapur tu. Jadi melainkan air dan buah kurma. Itulah makanan sehari-harinya. Itulah makanan sehari-harinya. Berkata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bagi sahabatnya, yakni selepas wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada anak-anak murid dia lah, kepada golongan tabi'in yang tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nu'man bin Bashir ni ialah anak yang pertama lahir selepas daripada hijrah di kalangan golongan Ansar. Dia punya awwalu mauludin lil Ansar ba'da al-hijrah. Ni Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu malah kalau ikutnya sini ni. Jadi anhu tu kita buat catatan bawah tu anhuma. Sebab Sayyidina Nu'man tu sahabat Nabi lah. Dan Sayyidina Bashir tu juga ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anhu tu kita tambah jadi anhuma lah. Kita tambah jadi anhuma. Ibu dia nama Amrah ataupun Umarah binti Rawahah. Nama mak dia Amarah ataupun Umarah binti Rawahah. Dia saudara perempuan bagi Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Jadi ni Sayyidina Nu'man bin Bashir ni anak menakan bagi Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Ini semua sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Sayyidina Nu'man bin Bashir ni anak muslimin yang pertama di kalangan Ansar selepas daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia lahir lebih kurang 14 bulan selepas hijrah. 14 bulan selepas daripada hijrah. Adapun di kalangan muhajirin, adapun di kalangan sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah, anak yang mula lahir ialah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kalau daripada golongan muhajirin. Kita tengok dalam sirah lah. Kita tengok dalam sirah. Ini direkodkan ataupun antara kisah berkaitan dengan mereka lah. Kalau daripada golongan muhajirin, anak yang mula lahir selepas daripada hijrah Nabi ke Madinah setahun, 12 bulan selepas baginda Nabi berhijrah ke Madinah, anak di kalangan muhajirin yang baru lahir ialah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum, iaitu anak kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Saya anak kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Dia lahir setahun selepas hijrah. Adapun Sayyidina Nu'man bin Bashir ni dia lahir setahun 2 bulan selepas hijrah, 14 bulan selepas hijrah. Jadi di kalangan Ansar. Dia satu benda yang menggembirakan. Pasal apa direkodkan benda ni, pasal apa disebutkan kepada kita benda ni, dia merupakan satu khabar gembira. Sebab bila mana datangnya Nabi SAW di Madinah, golongan Yahudi, sebahagian golongan Yahudi ketika tu mengatakan bahawasanya kami telah menyihir ataupun kami telah melaknat Nabi dan orang-orang Muslim, orang-orang yang masuk Islam, golongan Muslimin yang ada di Madinah. Kami telah menyihir mereka supaya masing-masing mandul, supaya masing-masing tidak melahirkan zuriat. Maka kelahiran zuriat di kalangan
orang-orang Islam pada masa itu menghasilkan dan menimbulkan kegembiraan yang bersangatan lah, membuktikan bahawasanya sihir golongan Yahudi itu tidak berkesan. Sebab tu direkodkan kisah ni dengan jelas, siapa yang beranak dan sebagainya. Jadi dia ada kisah di sebalik itu. Gitu. Maka Sayyidina Nu'man bin Bashir ni Sayyidina Nu'man bin Bashir ni ialah anak yang pertama lahir selepas hijrah Nabi di kalangan golongan Ansar. Adapun anak yang pertama lahir selepas hijrah Nabi di kalangan Muhajirin ialah Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kata Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah, bagi sahabatnya, bagi golongan tabi'in lah, anak-anak muridnya, selepas daripada wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu di dalam kemewahan yang cukup, penuh makanan dan minuman barang sehendak kamu? Dia kata banyaknya benda makan hampa ni. Makan pun cukup sabar-sabi, minum pun cukup sabar-sabi. Sungguhnya saya tengok Nabi kamu tidak mendapat buah kurma yang koman-koman. Itu bahasa Kedah tu. Tidak mendapat buah kurma yang koman-koman untuk memenuhi perutnya, perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma yang koman-koman ni kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai ad-daqal. Ad-daqal ni maksudnya kurma yang buruk, rendah kualiti, yang buruk dan yang kering. Dia bukan jenis kurma lah, dia bukan rutab ke, bukan tamar ke, bukan nama-nama jenis kurma tak, tapi kalau kurma tu kurma yang rendah kualiti dia, yang buruk dan juga yang kering-kering ni, yang tak ada nilai ni, maka disebut sebagai ad-daqal. Sini yang dimaksudkan dalam hadis ni. Kurma hak biasa-biasa, kurma hak buruk lah. Bukan rosak tak, buruk. Dia maksudnya yang rendah kualiti. Dan juga yang kering-kering. Dia biasanya dicampurkan dengan kurma lain supaya bagi banyak. Supaya kalau orang beli kurma ke apa dicampur sikit, campur bagi boleh jual. Jadi tak laku lah kalau nak jual dia saja sekilo, tak laku sebab tak ada harga. Jadi Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kata kepada anak-anak murid dia dan juga sahabat-sahabat beliau yang mana tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata banyaknya makan minum apa ni. Makanan cukup, minuman cukup, makan pun macam-macam jenis, minum pun macam-macam jenis. Dia kata aku sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan melainkan makanan kurma hak koman-koman tu ya. Tu yang Tok Guru kata koman tu. Kurma hak lekeh-lekeh gitu je untuk memenuhi perutnya, perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata sini ni hadis yang sebegini ni maksudnya ialah hak tu pun Nabi jarang dapat. Dia kata sesungguhnya saya tengok Nabi kamu tidak mendapat buah kurma yang koman-koman. Maksudnya hak tu pun payah dapat. Hak lebih daripada tu lagi susah dapat lah maksudnya. Lagi susah dapat lah. Dalam syarahan hadis sebut la yajidu zalika fadlan an ahsana minhu. Hak tu pun tak dapat, maka hak lebih elok daripada tu lagi-lagi payah dapat lah. Sini ni tidakkah tu, sini ni kata ulama istifham ni istifham bil inkar wa taubih. Istifham ini soalan tidakkah itu ialah untuk mengingkari dan juga untuk taubih, untuk mencela. Makan tak serupa Nabi, tak hidup dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dia ialah, tujuan soalan ini ataupun tujuan kenyataan ini ialah untuk memberi semangat ataupun menggesa golongan tabi'in, sahabat-sahabat Sayyidina Nu'man ini, untuk mensedikitkan makanan dan juga meringankan cara hidup. Tak payah duk kalut lah nak cari makanan hak sedap-sedap, tak payah duk sibuk-sibuk dengan makanan hak mewah-mewah. Nabi kurma hak koman-koman pun payah dapat. Itu kata sebahagian pendapat ulama. Sebahagian pendapat ulama lagi menyebutkan bahawasanya istifham sini istifham li taqrir ada juga.
Istifham litakrir maksudnya soalan tersebut dengan makna menyatakan, bukan mencela, bukan menegur dan sebagainya, hanya sekadar satu kenyataan untuk takrir dengan tujuan untuk mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana yang disyarahkan oleh Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu anhu. Jadi tidakkah pada ayat ni soalan ini sama ada istifham lil inkar wa taubih dengan makna mencela, hampa ni makan lebih pada Nabi lagi ni, itu satu pendapat ulama. Makan cukup-cukup padan dah lah, hidup cukup-cukup padan dah lah, tak payah duk kalut lah nak cari makanan yang sedap-sedap ni, ada makan lah, tak ada terus duk kalut cari. Itu satu pandangan ulama yang menyebutkan istifham ini ialah istifham litakrir, istifham takriri dengan makna syukurlah kepada Allah. Makanan hak empa ada ni cara hidup makan ni, syukurlah kepada Allah, rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu. Kamu boleh makan barang yang sekehendak kamu, rezeki luah. Sedangkan Nabi SAW dulu kurma hak koman-koman tu pun payah nak jumpa, payah nak dapat, payah nak boleh bawa masuk dalam perut. Tu kena tengok dalam syarahan hadis berkaitan dengan kisah ni. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, Utbah bin Ghazwan ni ialah sahabat yang ketujuh masuk Islam dalam sejarah menyebutkan. Dalam Siyar A'lamin Nubala bagi Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu menyebutkan Utbah bin Ghazwan ini ialah manusia yang ketujuh masuk Islam. Orang yang ketujuh maksudnya as-sabiqunal awwalunah. Dia berhijrah ke Habasyah, dia juga merupakan orang yang menyertai perang Badar dan seluruh peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ashabil badri. Orang yang turut serta dalam perang Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utbah bin Ghazwan. Nak tengok golongan yang masuk Islam awal ni, boleh tengok dalam contohnya dalam Alfiyah Sirah bagi Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Situ dia main senarai nama-nama mereka yang awal-awal masuk Islam. Berapa orang dia main tu, lebih kurang 60 nama. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Lepas ni siapa. Jadi Utbah bin Ghazwan ni masuk dalam senarai itu juga dan disebut sebagai orang yang ketujuh masuk Islam. Dia sabi'u sab'atin fil Islam. Orang yang ketujuh masuk Islam. Jadi kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, ini dia cerita zaman permulaan Islam lah. Kisah ni yang disebutkan ni ialah pada permulaan Islam lah. Sebab dia antara mereka yang mula-mula memeluk agama Islam, di mana di masa orang lain masih lagi belum masuk Islam. Dia kata, tidaklah bagi kami makanan melainkan memakan kami daun kayu sahaja. Makan daun, tak ada roti, tak ada tepung, tak ada buah, tak ada, makan daun kayu. Hingga luka mulut-mulut kami. Jadi daun yang dimakan tu dia panas dan juga dia kasar. Menyebabkan luka mulut bila duk kunyah tu. Luka tepi-tepi bibir lah, masuk mulut kat sini, tepi-tepi bibir. Dia jadi dalam hadis mensyarahkan bahawasanya jadi tebal bibir mulut ni, tepi-tepi hujung-hujung bibir kiri kanan ni, jadi tebal macam mulut unta. Hak tu je benda makan hak ada dia. Tu pula bukan makan nak kenyang tak, makan pasal tak mau bagi lapar saja. Lapar tak ada benda nak makan, makanlah daun kayu tu. Makan daun kayu tu. Ulam lah bahasa kita ni. Tapi bukan ulam pilihan kita lah, hak tu saja yang ada. Maka dimakan. Ini termasuk dalam semasa ada juga kisah-kisah ini diriwayatkan semasa perjalanan nak pergi perang dan sebagainya. Semasa musafir dan sebagainya. Bayangkan nak pergi perang, nak pakai tenaga dan sebagainya. Nak pergi tu pun teruk dah. Tak ada benda makan dah nak makan masa nak pergi perang. Tujuan untuk
menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh makan daun-daun kayu saja dalam perjalanan tu. Nak pergi perang ni. Nak pergi perang yang perlukan kepada tenaga dan sebagainya. Makan tu dan pilihan makanan yang ada tu ialah daun-daun kayu yang panas dan juga yang kesat, yang kasar, sehingga pecah bibir-bibir mulut, sehingga merekah hujung-hujung tepi mulut ni dalam hadis sebut lagu tu. Dan dikatakan bahawasanya mereka sendiri sebutlah, sahabat-sahabat sebut kata berak pun jadi macam tai kambing. Dah makan daun, berak pun jadi macam ketih-ketih macam tai kambing tu. Tu disebutkan dalam hadis-hadis. Ni kena tengok cerita dalam hadis-hadis lah, panjang lebar ceritanya. Panjang lebar kisah-kisah, dan dia bukan berlaku sekali. Kalau berlaku sekali tu tak ada masalah lah. Dia berlaku banyak kali dalam perjalanan Nabi perang, masa hidup dalam keadaan aman dan sebagainya. Makanan tak ada, bukan orang senang. Bukan orang senang. Maka kisah-kisah ini boleh dilihat dalam Sahih Imam Muslim, ada disebutkan dalam Imam Tirmizi pun ada sebut dalam sunannya, dan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Maka hadis daripada Sayyidina Utbah bin Ghazwan ini radhiyallahu anhu boleh tengok dalam kitab ataupun Sahih Imam Muslim, dan juga dalam kitab Imam Tirmizi, dan juga dalam kitab Ibnu Hibban radhiyallahu anhum ajma'in. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah pernah kenyang sekeluarga Muhammad daripada roti syair, roti barli, roti yang diperbuat daripada tepung barli. Barli yang kita minum tu lah, buat tepung, dipanggil tepung syair. Tidaklah pernah kenyang sekeluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada roti syair, roti barli, 2 hari berturut-turut hingga wafat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kenyang berturut-turut 2 hari. Jadi kalau hari ni makan ada roti tu, ada roti barli ni, ada roti syair ni, esok tak ada. Esok tak ada. Nak jumpa pula mungkin lusa, mungkin hari selepas tu. Sampailah baginda Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Ni kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan berlaku hanya sekali, bukan berlaku hanya 2 kali, tak. Dia berlaku sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda makan, ada hari yang tak ada benda makan. Lepas tu nak makan tu pula sehari sekali je lah. Sehari sekali je lah. Dalam riwayat hadis yang lain menyebutkan sehari tu tak pernah kenyang 2 kali. Setiap hari Nabi ni tak pernah kenyang 2 kali sehari. Sehari kenyang sekali saja. Itu kisah bagaimana Nabi SAW hidup sepanjang hari sampai baginda wafat. Berkata ia Sayyidatina Aisyah lagi. Kata Sayyidatina Aisyah lagi radhiyallahu anha, demi Allah, tidaklah kenyang Rasulullah SAW dari roti dan tidaklah dari daging 2 kali dalam sehari. Itu disebutlah. Dia tak pernah kalau makan kenyang sehari tu, hak tu lah rezeki hari itunya. Nak makan pula macam kita makan tengah hari, lepas tu nak makan malam kenyang macam makan tengah hari tu, tak ada lah. Bukan tak mau dah, tak ada. Tak mau lain. Tak mau tu pilihan kita ada, ni tak ada. Tak ada makan. Jadi takat makan boleh makan sehari sekali tu lega lah. Esok pula lah cerita dia. Kalau ada, kalau tak ada, puasa. Begitu kehidupan Nabi SAW. Dan telah masyhur di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada bab ini daripada sedikit makan minum. Bukan kata Nabi SAW sahaja, maka sahabat-sahabat yang lain pun hidup lagu ni juga. Hidup lagu ni juga. Ni maknanya apa? Maknanya Nabi SAW hidup seperti mana kebanyakan orang yang hidup zaman tu. Tidak menggunakan kedudukan Nabi SAW sebagai seorang Nabi, seorang pemimpin, seorang ketua, seorang yang lebih daripada orang lain. Dia tak guna Nabi SAW tidak menggunakan kedudukan baginda yang sememangnya cukup tinggi dan mulia untuk mengambil kesempatan kesenangan hidup. Ini kita boleh tengoklah dalam kita punya kehidupan seharian kita pun, kita boleh ambil iktibar benda ni.
ketua sesuatu kumpulan ataupun sesuatu taifah itu, kalau dia bermewah-mewah sedangkan anak-anak muahnya berada dalam keadaan kesempitan, kesusahan dan sebagainya, maka dia bukan ketua yang bagus, dia bukan pemimpin yang bagus. Orang lain hidup susah, dia senang. Orang lain makan pun tak ada, rumah dia penuh, meja atas meja makan tu penuh dengan lauk, tu bukan seorang pemimpin yang bagus. Dia tak hidup bersama dengan jamaahnya. Kita boleh tengok Nabi SAW hidup macam mana sahabat-sahabat yang lain lah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu makan 3 hari sekali. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah 3 hari sekali baru makan. Kita sehari 3 kali. Terbalik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah Islam yang pertama. Kaya, bukan tak kaya tak. Ada masa yang kaya. Banyak mana hamba-hamba yang di Mekah yang selepas daripada masuk Islam tu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beli merdekakan Sayyidina Bilal dan sebagainya. Disebutkan ada lebih kurang 7 ataupun 8 orang yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beli dan merdekakan. Sebab tuan depa duk seksa di Mekah dulu. Jadi bukannya harga sebuah dua lah, harga sebiji motor lah nak beli hamba ni. Beli merdekakan, beli merdekakan, beli merdekakan supaya tidak lagi disiksa oleh bekas tuannya. Dia pun makan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kita 3 kali sehari. Baru sihat kita kata. Baru cukup makan dah. Ni hidup zaman tu. Kena bawa balik hidup ke zaman. Bukan suruh kita hidup lagu tu dah. Bukan. Tapi dah kena faham. Zaman tu orang tak ada benda makan sumur makan macam ni. Dia tak ada sumur makan ni. Maka Nabi SAW hidup macam orang lain lah. Bukanlah Nabi SAW bila dah jadi pemimpin, bila dah jadi ketua, bahkan di Madinah jadi ketua Madinah. Hampa kena bagi kat aku setiap hari hantar sepinggan lauk setiap orang mai kat aku. Dah. Bukan lagu tu dah. Bukan lagu tu. Maka ni kita boleh ambil iktibar dalam sirah hidup Nabi SAW. Kalau kita jadi pemimpin ke, kita jadi orang besar ke dan sebagainya, maka kena ada sifat kebersamaan dengan jamaah kita, dengan kumpulan kita dan dengan ahli, anak-anak buah kita dan sebagainya. Dia pun susah, kita pun susah juga. Jangan kita dia senang, orang lain susah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Tengok Nabi. Dan telah masyhur di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada bab ini, pada bab makan minum ni, daripada sedikit makan minum. Tetapi sungguh pun kurang serba-serbi ni, makan minum tak ada ni, ayak kurma je ni hari-hari ni. Nak boleh makan minum, nak boleh makan kambing, nak boleh makan roti pun ni sekali-sekala saja. Selang sehari, selang 2 hari. Tu pula sekali makan saja, bukan ada taruh peti lagu kita. Tetapi tidaklah lemah ia Nabi SAW di dalam ibadah Allah Ta'ala dan khidmat Allah Ta'ala. Tak ada lah kata nak malas ngaji ke, malas mayang ke, malas apa, tak lah. Ibadah macam biasa lah. Perang. Bukannya sekadar duduk di rumah, duduk cukup waktu mayang, cukup waktu ngaji, tak, pergi perang dan sebagainya. Tak ada nak kata nak lemah ke, nak putih semangat ke, nak kurang motivasi. Tak ada. Bab ibadah dengan Allah, bab khidmat kepada agama Allah ni champion. Walaupun serba-serbi hidup tak cukup. Dan ada terkadang-kadang masa dihadiahkan kepadanya, kepada Nabi SAW, kalaulah ada orang mai hantar makanan kepada Nabi SAW, minuman dan sebagainya, adalah ramailah yang menghadiahkan kepada Nabi SAW pada ketika-ketika yang tertentu. Ada orang yang mai hantar susu kepada Nabi SAW, ada orang yang mai hantar lauk, bukan tak ada langsung, ada. Jadi kalau bila masa, dan ada terkadang-kadang, tak selalulah terkadang-kadang, dan ada terkadang-kadang masa dihadiahkan kepadanya, kepada baginda Nabi SAW, kalau ingin ia Nabi SAW terus makanlah ia SAW. Kalau ada Nabi panggil makan lah. Dan kalau tidak ingin, kalaulah Nabi, benda yang dihantar tu benda yang tidak menjadi kesukaan Nabi SAW, benda yang tidak Nabi inginkan,
tidaklah mencela-cela ia Nabi SAW, bahkan tinggalnya Nabi SAW dengan tidak tutur kata apa satu pun. Jadi kalau benda orang main hantar tu, ialah orang main hantar tu pun bukanlah semuanya hak elok-elok, tapi hak tu saja yang mereka ada pun. Jadi mereka teringat kat Nabi, mereka hantarlah kat Nabi. Kalau benda tu Nabi rasa nak makan, Nabi makanlah. Kalau Nabi rasa nak minum, Nabi minumlah. Kalau Nabi tak berasa nak makan, tak berasa nak minum, ataupun benda tu bukan kesukaan Nabi SAW, maka Nabi tak kata apa pun. Nabi tak makan. Bagi orang lain makanlah. Bagi orang lain makan. Nabi tak kata apa pun. Ni pula kita tengok juga bagaimana para sahabat Nabi SAW tidak melupakan Nabi. Ada lebihan benda makan, mereka hantar kat Nabi SAW. Jadi tadi kita tengok Nabi SAW. Nabi tak minta orang hantar nasi kat dia sehari sepinggan, 2 pinggan, lauk seorang 2-3 mata, susu kena hantar 2-3 jam, tak. Takat mana ada. Dan para sahabat Nabi SAW tidak melupakan Nabi SAW. Ada susu yang diperah, pergi hantar kat Nabi. Ada buah kurma yang masak, pergi hantar kat Nabi. Lagu tu lah. Jadi kita juga kena tengok lagu tu lah dengan orang yang di atas kita, pimpinan kita, guru-guru kita dan sebagainya. Ada rezeki lebih, kongsi dengan guru lah, macam tu lah lebih kurangnya. Jadi jangan tengok sebelah pihak Nabi saja, tengok juga bagaimana para sahabat melayani Nabi SAW. Bermula inilah hal ahwal hayat Nabi SAW dalam saban masa, hingga fakir miskin kasih sayang kepada Nabi SAW sampai akhir hayat mereka. Gitulah, sebab itulah antara sebabnya sahabat-sahabat Nabi SAW sanggup mengorbankan harta, nyawa dan kehidupan mereka kepada Nabi SAW untuk agama Allah. Sebab Nabi hidup macam mereka. Nabi tidak terasing dengan mereka. Nabi tidak terpisah kehidupannya dengan mereka. Realiti hidup Nabi itu macam mereka. Macam mereka. Kalau kita tengok dalam setengah tempat tu, dah antara pemimpin dengan orang rakyat jelata ni, dia terpisah kehidupan. Rumah pemimpin tu besar, keretanya mewah, makanannya mewah, pakaiannya mewah, pergi melancong rata dan sebagainya. Yang orang susah dalam kawasan ni bercambah. Jadi seseolah ada dua dunia yang berbeza pada tempat. Dia terasing kehidupan pemimpin dengan kehidupan rakyat jelata di bawah hidup. Nabi SAW sama macam sahabat-sahabat yang ada pada masa itu. Tak ada beza apa. Sahabat tak ada pakaian, Nabi pun tak ada pakaian. Sahabat berlapar, Nabi pun berlapar. Sahabat tidur lebih kurang, Nabi pun tidur lebih kurang. Sahabat jalan lebih kurang, Nabi pun berjalan lebih kurang. Ada masa menunggang, ada masa berjalan. Ada masa bergiling satu tunggangan dan sebagainya. Sama. Maka orang lebih sayang kepada Nabi SAW. Sebab tidak ada penyalahgunaan kuasa ataupun penyalahgunaan nama dalam kehidupan Nabi SAW. Ini benda yang penting lah. Lebih-lebih lagi orang yang nak jadi guru, orang yang nak jadi ustaz, orang yang jadi pimpinan masyarakat dan sebagainya, kena sentiasa hidup dengan sirah Nabi SAW. Jangan putus kita punya kehidupan kita daripada i'tibar dan juga ibrah yang boleh diambil daripada kehidupan baginda Nabi SAW. Jadi tak ada lah orang yang nak kata kat belakang, tak ada lah. Tak ada lah. Kita ni susah, yang pemimpin kita, yang orang atasan kita ni senang lenang, kita ni susah tak berhenti. Mereka senang tak berhenti, tak ada. Tak berlaku sebegitu pada zaman Nabi SAW. Orang-orang fakir miskin pun sayang kepada Nabi SAW. Sebab kalau ada lebih, Nabi bagi. Tak ada pun Nabi bagi. Gitu. Begitulah jua ahli hartawan-hartawan dari mukminin muslimin pun tidak berasa di pucuk hati mereka nak berbangga-bangga atau megah dengan harta mereka. Orang hak ada harta pun tak ada berasa nak belagak. Tak ada berasa nak iPhone baru, tak ada berasa nak tukang kereta baru, tak ada berasa nak pergi berjalan sana sini, nak buh dalam Facebook, nak buh dalam Instagram, tak ada. Tak ada berasa nak lagu tu. Bahkan seluruh mukminin mukminat megah mereka ibadah Allah Ta'ala siang dan malam. Ketika tu tujuannya ialah untuk meninggikan agama Allah. Ada lebihan harta, perlu Nabi SAW perlukan kepada dana, kepada perang dan sebagainya, masing-masing infak. Kalau perlukan kepada apa keperluan untuk Islam ni, masing-masing infak yang ada harta ni.
dan sebagainya. Tak ada berasa nak simpan kata, oh, aku cari duit penat-penat nak bagi kamu, tak ada. Ni realiti hidup masanya Nabi SAW. Gitu. Fallahul hadi ila siratil mustaqim, kata tuan guru kita rahimahullahu taala. Maka bermula Allah lah al-hadi, yang memberi petunjuk, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Habis rotinya dan lauknya Nabi SAW cerita pasal benda makan Nabi SAW. Tadi cara makan, ni benda makan tak. Ada pun rotinya, roti Nabi SAW, maka ghalib sangat, biasa sangatlah seluluh-seluluhnya kalau makan pun, kalau ada pun, roti dari tepung syair, tepung barli. Tepung barli kita lah, barli yang kita minum tu. Jadi biji barli itu dikisar menjadi tepung dan dia kasar. Dia kasar. Kalau kita boleh buat tu, kalau kita boleh buat tepung daripada barli ni, dia kasar, dia bukan lembut. Dia kasar. Kadang-kadang tu kalau tak kena cara tu boleh luka lidah bila kita makan. Dia kasar. Dia bukan benda yang dikisar halus, yang diadun, yang ditapih, tak. Barli ni dia bukan jenis tapih-tapih. Dia memang roti dia, memang dia punya tepung dia tu akan jadi kasar, akan jadi keras. Dan lauknya, lauk Nabi SAW ni buah kurma. Buah kurma. Jadi lauk ni bukan lauk macam kita faham lauk ikan, lauk udang, lauk ayam, lauk sotong tu lah. Lauk ni selain daripada makanan hak berat tu lah. Roti ni makanan berat lah. Kalau makanan hak ringan tu dia panggil lauk lah, ataupun makan yang dimakan, benda yang bukan kita katakan makanan tu, maka disebut sebagai lauk lah. Dan lauknya, lauk Nabi SAW buah kurma, dan ada terkadang-kadang masa roti gandum. Adalah sekali-sekala tu pernah ada roti gandum. Roti gandum ni roti yang diperbuat daripada gandum lah. Roti gandum ni dia halus sikit, tapi dalam kita tengok dalam hadis-hadis Nabi pun SAW, zaman tu tak diayak lagi pun tepung tu, dia masih lagi kasar lah, tapi tidak sekasar tepung barli tu, tak terkasar tepung syair. Dia tak ada mesin nak ayak tepung pun tak ada lah, buang setakat mana yang boleh lah. Benda yang kasar-kasar yang tak boleh nak dihancurkan daripada gandum tu buang manual lah, buang dengan tangan. Macam kita duk tampi beras, buang hak kosong-kosong tu, gitulah. Tak ada lah mesin nak ayak, tak ada lah benda nak tapih dan sebagainya. Tapi dia halus sikit lah daripada tepung syair tu. Dia halus sikit. Berkata Jabir dan Aisyah radhiyallahu anhumah, bersabda ia Nabi SAW, sebaik-baik lauk cuka. Sebaik-baik lauk cuka. Makna sebaik-baik lauk cuka ni ialah pencicah yang bagus itu ialah cuka lah kalau bahasa kita. Kalau nak tukar mai ke bahasa kita ni, pencicah yang bagus ni, benda yang kita guna untuk cicah tu, ialah cuka. Bukanlah maknanya dalam hadis ni, jangan silap faham, bukanlah makna tu cuka merupakan lauk yang terbaik, bukan. Tapi cuka ialah antara pencicah yang bagus nak dimakan bersama dengan roti. Cuka tamar, lawan ni ada cuka apple dan sebagainya. Dia bukanlah terbaik, tapi dia cicahan yang bagus, cicahan yang baik. Tak menafikan ada yang lebih baik daripada dia, tak menafikan ada yang lebih elok daripada dia, dan tak menafikan ada benda lain yang juga baik macam dengan dia. Jadi kena faham bagi elok hadis tentang khairul udum al-khallu. Sebaik-baik lauk itu ialah cuka. Maksudnya cuka ialah antara pencicah yang bagus, itu maksudnya. Nabi sebut lagu ni dalam hadis, diceritakan kisahnya ialah bila mana Nabi SAW didatangkan dengan roti syair tu, maka Nabi SAW tanyalah, ada benda apa nak cicah? Gitulah, ada benda apa nak cicah? Nak makan roti saja ke ada benda cicah? Ada benda apa yang boleh dijadikan sebagai teman roti ni? Maka mereka pun kata, tak ada apa ya Rasulullah, yang ada cuka saja. Yang ada cuka saja, cuka tamar.
Maka ni yang Nabi kata sebaik-baik pencicah itu, sebaik-baik lauk itu ialah cuka. Nabi nak memasukkan kegembiraan di atas hati orang, ke dalam hati orang yang jamu baginda Nabi SAW. Dah ada hak tu je, pujilah. Jangan kata alah hak ni je. Tak lah gitu. Dah ada hak tu, orang jamu kita penama roti 4 sagi dah, dia kata hak ni je yang boleh jamu pun pujilah. Dia kata roti 4 sagi lah di rumahku ada. Tak, ni maksud cerita ni, hadis ni mai daripada kisah tu. Hadis ni mai daripada kisah tu. Bila mana Nabi SAW didatangkan dengan roti, Nabi tanyalah tak ada benda cicah kah? Kalau ada, orang ulang sekali lah. Kalau tak ada pun tak apalah, makan sajalah dengan roti ni pun. Dia kata tak ada apa, ya Rasulullah, ada cuka je. Khairul udum khal. Sebaik-baik pencicah itu cuka. Jadi cerita dia, maksudnya kita faham daripada hadis tersebut, hak tu saja yang ada. Jadi untuk memasukkan kegembiraan ke atas hati orang yang sedang menjamu Nabi SAW, tak mau bagi dia rasa bersalah, tak mau bagi dia rasa rendah diri dan sebagainya, Nabi pujilah hak mana ada tu. Jadi tidak bermakna cuka ialah pencicah yang terbaik, bukan. Bukan makna dia lagu tu. Bukan bermakna pencicah yang lain tu tidak baik, bukan. Bukan bermakna tidak ada pencicah yang lebih baik daripada cuka pun, bukan. Jadi kena baca hadis ni dengan latar belakang kisah dia, baru kita faham konteks ataupun cerita di sebalik hadis ni. Cerita di sebalik hadis ni. Gitu. Habis berkata Abu Asid radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Asid radhiyallahu anhu, nama dia Sayyidina Abdullah bin Thabit Al-Ansari. Dia orang Ansar. Sayyidina Abdullah bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan oleh kamu akan minyak zaitun dan bubuh minyak zaitun oleh kamu, kerana bahawasanya ia minyak zaitun ni dari pohon kayu yang berkat, daripada pohon kayu yang berkah. Tu antara makanan dan juga mata lauk Nabi SAW. Nabi kata makan oleh kamu akan minyak zaitun. Makan minyak zaitun ni, kalau tengok dalam hadis, dia makan dengan roti, makan sebagai pencicah lah, bukan langgah dia saja. Bukan langgah dia saja. Sebab tu banyaklah doktor-doktor perubatan yang sekarang ni pun banyak dah menegur amalan pemakanan minyak zaitun ni. Walaupun ada sebahagian lagi yang mengatakan tak ada masalah makan dia secara mentah saja-saja dia sendiri tu, tapi kebanyakan pakar perubatan dan juga masyayikh pun juga sama. Guru-guru kami yang di Mesir dan sebagainya menceritakan bila masuk cerita pasal hadis ni, mereka tegur dan mereka peringatkan minyak zaitun yang disebutkan dalam hadis ni makan sebagai pencicah, makan sebagai peneman, bukan dia saja. Jadi makan, kalau kita ni makan dengan nasi lah, buat macam kuah tu. Buat macam kuah tu, jangan buah banyak sangat, jangan buah kuah taruh atas banjir tu. Padan-padan lah. Padan-padan je, secamca ke atas nasi kita tu, atas roti kita dan sebagainya. Bukan mentah, telan mentah lagu tu. Sebab kata sebahagian tabib, sebahagian doktor-doktor dan juga masyayikh juga menyebutkan benda yang sama. Guru-guru yang mensyarahkan hadis itu sebut benda yang sama. Kalau makan mentah lagu tu, dia ada kesan pada usus kita, dia tak baik. Sebab dia melekat pada usus. Minyak zaitun ni dia melekat pada usus saluran penghadaman kita. Jadi dia sepatutnya dimakan bersama benda lain. Sebab tu kalau nak makan dia saja pun kacau dalam ayak. Ambil ayak panas ataupun suam yang hala nak panas tu, bubuh camca, kacau bagi dia macam, dia takkan bercampur lah ayak dengan minyak tu, tapi kacau sampai dia jadi berketui-ketui dalam ayak panas tu, minum supaya dia masuk dalam perut betul. Kalau makan dia saja secamca ke satu tudung penutup tu ke, kalau makan dia saja, dia akan melekat pada usus. Jadi yang cerita makan oleh kamu akan minyak zaitun ni, maksudnya makan bersama yang lain, bersama roti. Kalau dalam hadis sebut ay ma'al khubzi lah, itu cerita dalam hadis lah, bersama dengan roti. Kalau kita ni nak makan dengan nasi pun boleh lah, tuanglah atas nasi tu, macam kita tuang minyak masak kita atas nasi lah. Maksudnya jadikan dia sebagai teman, bukan jadikan dia sebagai macam kita duk langgah minum ayak kopi tu, bukan. Sebab tu kalau habis sangat tak ada benda apa pun nak makan minyak zaitun ni, bancuh dia dengan ayak panas ataupun ayak suam yang nak hala ke panas. Kacau tu bagi dia duk campur. Dia tak ada lah campur macam gula dengan ayak tu, tapi dia akan terpisah antara satu sama lain dengan sebab yang panas tu, minum waktu tu.
Sebab tu jangan panas sangat. Suam nak halal ke panas lah. Tu maksud dia, bukan makan mentah. Ini diperingatkan oleh masyayikh-masyayikh, guru-guru yang membaca hadis berkaitan dengan minyak zaitun ni. Dan sebahagian doktor-doktor mengakui bahawasanya itu ialah cara makan yang terbaik. Bukan dia saja. Bukan makan dia mentah saja. Makan dengan benda lain. Makan dengan benda lain. Cicah dengan roti ke, tuang buat kuah sikit atas nasi ke dan sebagainya. Gitu. Dan bubuh minyak zaitun oleh kamu, bubuh minyak zaitun ni yakni pada seluruh badan kamu lah, rambut ke, muka ke, buat lotion tangan dan sebagainya. Bubuh minyak zaitun yakni pada seluruh badan kamu lah, pada segala rambut, pada janggut, pada muka, pada tangan, pada kaki, buat lotion lah, buat lotion, buat minyak rambut dan sebagainya. Gitu. Tu pun jangan selalu, secara berkala. Bukan suruh lumuk macam kita mandi minyak atau bukan. Bukan. Kali sekala. Sehari sekali gitulah. Bukan setiap kali lepas ambil semayang, lumuk minyak zaitun. Setiap kali lepas mandi, lumuk minyak zaitun. Tak, bukan. Riban. Dalam hadis sebut riban. Riban ni maksudnya secara jarang-jarang. Secara berkala. Bukan secara kebiasaan. Bukan setengah jam sekali bubuh. Bukan sejam sekali bubuh. Tiap-tiap kali basah kepala, bubuh minyak zaitun pula atas rambut. Tiap-tiap kali mandi, pakai pula. Tak. Sekali-sekala. Secara berkala, sehari sekali, sehari 2 kali, macam tu saja. Hadis ni jangan baca buta lagu tu, kena tengok dalam penerangan ulama tentangnya. Kena tengok syarahan dan tafsiran ulama yang berkaitan dengan hadis tersebut. Kalau kita baca buta lagu tu, dia sesat. Gitu. Kerana bahawasanya ia minyak zaitun ni dari pohon kayu yang berkat, daripada pokok zaitun lah. Daripada pokok zaitun yang disebutkan dalam Quran pada banyak tempat. Dan dia merupakan antara pohon kayu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala, memakai minyak zaitun ni pada badan, pada rambut dan sebagainya ni, dia sesuai pada negara yang cuaca panas. Sesuai pada negara yang cuaca panas. Macam kita ni boleh lah. Tapi kalau duk hujan tu kurangkanlah, ataupun tak payah pakai lah kalau musim sejuk ni. Kalau cuaca hujan macam kita lah ni, seeloknya jangan pakai lah. Waktu dah panas balik dah, cuaca panas balik dah, hari pun panas balik, masuk kemarau ke apa-apa, bukan musim hujan kita ni, bolehlah pakai, digalakkan pakai. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, kalau negara tu negara yang sejuk, maka pakai pun dalam bentuk yang minimum saja. Maksudnya pemakaian minyak zaitun pada badan, pakai pada badan, rambut dan sebagainya, dia sesuai pada masa panas. Bukan pada masa sejuk. Bukan pada masa sejuk. Kita tak ada musim panas, musim sejuk. Kita ada musim hujan, musim kemarau. Maka kalau musim hujan hari-hari ni, kalau nak pakai pun kurangkan kuantiti sikit. Kurangkan kuantiti. Jangan pakai banyak sangat. Dia ada kesan pada badan. Bukan semua benda yang kita kata pakaian sunnah, makanan sunnah, minuman sunnah ni, bukan langgah ikut dan lagu tu, bukan. Dan gula pun setakat secamca 2 tu baguslah, kena sekilo jahanam. Jadi samalah macam makanan sunnah pun, makanan sunnah ke minuman sunnah ke apa ke, ada masa, ada ketika dan ada kesesuaiannya. Kita duk kata Nabi makan buah kurma, kita hantar makan sampai sekilo sekali hadap, tak boleh, jahanam, mati, sakit perut. Mati sakit perut. Disebutkan ada beberapa ulama yang mati pasal makan buah kurma ni. Dia balik duk murajaah kitab malam-malam, duk karang kitab malam-malam, ada raga buah kurma belah dia, biji sambil tak nak subuh, habis raga tu, sakit perut, mati. Jadi makanan sunnah pun bukannya langgah ataupun lantak sampai ni benda baik, benda baik mati. Jadi ada kuantiti dia, ada masa dia, ada keperluan dia, dan ada kaedah dia. Sini pun samalah, kalau cuaca panas elok dengan minyak zaitun. Dia melembabkan badan kita, bagi jadi lotion, rambut dan sebagainya. Kalau cuaca sejuk, kalau nak pakai juga minimumkan, kurangkan. Tu pun musim panas ke, musim sejuk ke, musim hujan ke, musim kemarau ke, pakai dalam bentuk jarang-jarang. Bukan sejam sekali, bukan 3 jam sekali, bukan setengah jam sekali, bukan. Bukan. Pakai dalam tempoh yang berkala. Dalam tempoh yang berkala. Gitu. Jadi beramal dengan apa yang dilakukan makanan dan sebagainya ni, kita mengaji hadis dan sebagainya,
orang Nabi makan hak ni, kita pun pulun makan hak tu. Tak, dia ada mudarat, dia kena ada sakat dia, kena ada dia punya batasan dia juga. Bukan semua. Kena baca juga geografi hidup Nabi di mana. Nabi hidup di Mekah, di Madinah, cuaca panas dan sebagainya. Sama tak dengan kita sini dan sebagainya. Jadi kena baca belakang hak tu. Bukan benda tu bagus pada satu tempat, dia bagus pada semua tempat. Bukan benda tu elok pada satu kawasan, dia elok pada seluruh kawasan. Bukan. Kena tengok. Ini di sini juga menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu perubatan, ilmu pemakanan, ilmu perubatan dan sebagainya. Ubat pada satu tempat tak semestinya ubat pada tempat yang lain, dan begitulah sebagainya. Kalau benda tu jadi ubat pada satu penyakit pada satu tempat, tak semestinya benda yang sama boleh jadi ubat bagi penyakit yang sama di tempat yang lain, sebab dia berkaitan dengan cara hidup, pemakanan yang lain, geografi kawasan dan sebagainya. Jadi kena ada juga maklumat ataupun hubung kait dengan sains makanan, sains perubatan dan sebagainya. Ni benda ni kalau kita yang nak teringin jadi saintis dan sebagainya, ambil bidang-bidang macam ni lah, yang ada kaitan dengan khidmat kepada agama kita. Dan kita kaji makanan zaman Nabi apa, Nabi makan macam mana, lepas tu kena baca habis lah. Zaman hidup waktu tu, musim apa kehidupan harian mereka macam mana dan sebagainya. Kemudian kena bandingkan dengan kita sendiri, boleh tak tatbik ataupun praktik dalam kehidupan kita lah ni. Kau macam mana, kena adjust sikit-sikit dan sebagainya, ataupun boleh terpada dengan apa yang ada dan sebagainya lah. Situ. Jadi ni bukan bila hadis Nabi sebut makan oleh kamu akan minyak zaitun, hentam makan sehari setengah botol, lingkup, rosak badan. Jadi patut badan. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah adalah baginda Nabi SAW suka ia Nabi SAW akan halwa dan madu, yakni untuk lauk. Halwa ni setiap yang ada manis. Asal maknalah halwa ni kullu ma fihi halawah, setiap yang ada manis. Kita sebut sebagai manisan lah, manisan. Dan madu tu sebahagian daripada manisan lah. Di sini maka ulama sebut sini ataf khas alal am, min atafil khas alal am, diatafkan madu atau halwa tu ataf khas alal am. Sebab madu tu sebahagian daripada halwa, sebahagian daripada manisan. Kata sebahagian ulama begitu. Sebab madu ni dia ada khususiah yang tidak ada pada manisan-manisan yang lain. Itu satu pandangan. Sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan halwa itu ialah sesuatu yang manis yang dimasak. Kalau kita ni kuih lah, kuih manis, cucuk dan sebagainya yang manis, yang diperbuat daripada madu, yang diperbuat daripada kurma dan sebagainya. Dia ada salah satu macam manisan yang dimakan oleh Nabi SAW. Kalau dalam hadis disebut sebagai his, yasin, his. His ni kurma yang diadun dengan madu, bagi hancur kurma tu, buat majun tu, kurma madu, kemudian bubuh sabuk susu tepung, kacau sekali. Itu antara halwa ataupun manisan yang dimakan oleh Nabi SAW. Di dalam bahasa hadis disebut sebagai maji', kurma yang dicampurkan ataupun yang diadunkan dengan susu. Kurma yang diadunkan dengan susu. Maka itu juga antara perkara yang disukai oleh Nabi SAW. Benda yang Nabi suka. Maksudnya kat sini bahawa maksudnya bukanlah tak boleh makan sedap-sedap. Dan kesukaan Nabi ke atas halwa dan madu ni bukan menunjukkan Nabi gila dunia dah. Tapi rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terimalah nikmat Allah tu. Rezeki tu kalau mai ada makanlah, dan Nabi suka SAW. Nabi suka makan benda-benda manis. Bukan maksud Nabi cari, Nabi suruh orang buat, Nabi pergi beli order ke orang pula dah, bukan lagu tu. Ada makan.
Ada makan. Bukannya bermaksud Nabi sampai sampai teringin, sampai nak kena pergi keluar cari, nak suruh orang buat ataupun order bagi orang masak dan sebagainya. Tak, bukan lagi tu. Ada Nabi makan dan Nabi suka. Jadi kesukaan Nabi SAW bukanlah bermakna Nabi Nabi teringin sampai nak makan sangat-sangat. Tak. Maksudnya sahabat tahu kata Nabi suka ni, bila ada di depan Nabi, Nabi ambil makan. Nabi ambil makan tu. Sahabat tahu kata Nabi suka benda tu. Bukannya Nabi order, tak ada kuih ke hari ni, buat kuih ni, esok buat kuih ni, bukan lagu tu. Tak, maksudnya kalau ada depan Nabi, Nabi makan. Ada Nabi makan. Ada dulu. Maka daripada situ sahabat tahu kata Nabi suka. Nabi suka. Gitu. Ni bukanlah, itulah kata bukan, dia bukannya sampai ada depan mata pun tak makan. Zuhud, bukan zuhud tu, bodoh. Ada depan mata pun tak makan. Ada depan mata makan lah. Zuhud bukan. Tak. Sebab tu yang disebutkan dalam hadis yang Nabi sebut ni, Nabi suka makan halwa dan madu. Maksudnya ada makan. Maka sahabat tahu daripada perbuatan yang sebegitu, Nabi sukakan perkara-perkara ni. Kita tak ada tengok lenset, order lah. Gitulah. Tu suka lain tu. Tu benda tak ada depan mata, kita cari. Salah ke tak salah. Tapi bukan cara Nabi lah. Bukan cara Nabi SAW. Kita benda tak ada jitra, pergi dostang cari. Benda tu ada kat dostang, ya start kereta pergi dostang, start motor pergi dostang, mata-mata nak makan benda tu je. Salah ke tak salah. Tapi masuk dalam berluas-luas dalam rezeki. Benda yang harus. Itu berkata Sayyidina Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, makan kami beserta baginda Rasulullah SAW daging bakar dalam masjid. Dipanggil syiwa. Daging bakar ni dalam bahasa dia disebut sebagai syiwa. Daging yang dibakar dalam masjid. Gitu. Situ kalau tengok dalam hadis, banyaklah perbincangan yang ulama sebut hukum makan dalam masjid dan sebagainya ni. Hukum makan dan sebagainya tak haram, cuma jangan sampai mengotorkan masjid. Cuma jangan sampai mengotorkan masjid. Kita pun di tempat kita ni pun, kita buat kenduri dan sebagainya, ada orang makan dalam masjid, makan lah, tak ada masalah apa. Jangan bagi kotong jangan bagi tumpah lauk, jangan bagi tumpah kuah, jangan bagi tumpah ayam, jangan bagi tumpah nasi dan sebagainya dalam masjid. Makan bagi elok. Dia bukan haram. Tapi kalau mencemarkan, hukum dia haram. Ni sahabat makan dengan Nabi SAW daging bakar dalam masjid. Habis. Buah-buahannya Nabi SAW. Adapun buah-buahnya SAW yang makan junjungan Rasulullah SAW, maka iaitu banyak macam. Banyak jenis lah buah sekadar yang ada di Madinah lah. Sekadar yang ada di Madinah dan Mekah. Dan di kawasan sekitar tu lah. Nak cari buah durian macam kita tak ada lah zaman tu. Di tempat tu. Berkata Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda SAW makan ia baginda akan buah tembikai. Buah tembikai sini ni buah tembikai kuning. Kalau tengok dalam hadis, buah tembikai kuning. Bawah tu dia akan sebut khurbuz ataupun khirbiz. Disebut sebagai khurbuz, lagi bawah dia akan sebut ataupun khirbiz. Baca dengan khirbiz. Buah tembikai kuning. Lagi pula dia bukan hak bulat tu, buah tembikai hak panjang, hak lonjong. Buah tembikai kuning yang lonjong, bukan yang bulat. Dia nak macam bentuk, dia nak macam apa? Macam hak kita tu buat sayur ayam tu. Kundok. Macam kundok. Dia lonjong lagu tu, dia bukan hak bulat tu. Dan isi dia warna kuning. Tembikai kuning. Dia panggil khirbiz. Bahawa baginda Nabi SAW makan ia baginda akan buah tembikai kuning dengan rutab, yakni buah kurma masak yang belum kering jadi tamar. Buah kurma hak masak lah, hak basah. Kalau kurma kering dia panggil tamar. Berkata Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, adalah baginda SAW makan qissa. Qissa ni timun dengan rutab. Buah qissa ialah timun yang bergerutu. Buah timun yang berkerutu. Bahasa Tok Guru tulis dengan kaf lah, kita baca ga lah kalau baca kita ni.
berkerutu, tidak lincin. Kisah ni pun tak ada tempat kita, timun, tapi bukan timun hak kita duk makan ni, bukan timun Cina, bukan timun mana. Dia timun tu bentuk macam petola. Dia kulit luar tu kasar dan dia panjang macam tu lah. Kisah tak ada tempat kita, nak kena pergi sana, nak kena pergi ke negara Arab. Dia adalah kisah ni, kisah. Tapi kalau timun kita ni pun boleh jugalah, cuma nak cerita ni hak Nabi makan. Nabi makan dia kisah. Dia timun, dia punya luaran itu nak macam petola sikit-sikit. Dia punya luaran itu bentuk dia, fizikal dia lebih kurang macam petola sikit-sikit. Bukan hak besar lah, dia besar 2 jari 3 jari ni, 2 jari lagu tu je, 2 jari ataupun nak ke 3 jari dia, bulat panjang dalam sejengkai lebih tu, tapi luar tu dia mengkutu sikit macam petola tu. Kisah tu kisah. Itu buah kisah ialah timun yang bergerutu, tidak lincin. Jadi Nabi makan dua buah serentak lah, kurma dengan kisah, timun dengan kisah, temikai dengan kurma dan sebagainya. Sebab dalam hadis Nabi sebut bahawasanya dua makanan ni salah satunya panas dan salah satunya sejuk. Salah satunya panas, salah satunya sejuk. Rutab tu sejuk, kisah tu rutab tu panas, kisah tu sejuk. Maka Nabi SAW sebut yuksiru harra hadha burdu hadha. Kepanasan buah ini disejukkan oleh buah ini. Jadi Nabi gabungkan makanan. Benda ni dia punya sifat tabi'i dia, tabiat dia panas, maka makan dengan benda sejuk dan sebagainya lah. Ini juga antara sains pemakanan lah. Jadi petua orang tua tu kena ambil tahu jugalah. Petua orang tua, amalan pemakanan dan sebagainya tu. Hak ni panas, tak boleh makan dengan dua benda yang panas. Kalau benda ni panas, kena makan dengan benda hak sejuk. Kalau benda ni hak berangin, kena makan benda hak tak berangin dan sebagainya. Jadi bab pemakanan ni pun kena tengok lah. Kena tahu, kena ambil tahu jugalah. Bukanlah semata-mata Nabi makan tu tak makan, tak, bukan. Ada kisah ataupun ada cerita di sebalik tu. Bukan tibai ikut dan cara. Maksudnya kena mengajilah cara makan ni. Kena mengaji dengan ulama', kena mengaji dengan doktor dan sebagainya. Jadi cara pemakanan dan sebagainya selagi mana tak melanggar syariat tu kita terima lah. Kita ambil cara. Gitu. Ni makan 12 tangan lah. Kalau sebutlah hadis 12 tangan lah. Belah tangan satu tangan pegang timun, kisah tu, satu tangan pegang kurma. Makan 12 lah. Jangan kata tak beradab lah. Jangan kata makan cara gelonjoh pula. Tak Nabi pegang dengan 2 tangan lah. Ayam pun kadang-kadang disebutkan dalam hadis Nabi makan pegangan tangan juga. Pegangan tangan macam Upin Ipin duk makan ayam paha tu. Nabi pegangan tangan juga lah. Bukanlah kena hirih bayi kecil-kecil. Dah cara makan yang munasabah lah. Dia tak ada lah jadi makan secara lo'lang ke, melahap ke, tak. Tengok cara makan. Bukan semua keadaan dan bukan semua tempat. Makan benda yang kena makan pegangan tangan lah. Benda yang pegang 12 tangan, pegang 12 tangan lah. Dan sebagainya. Sama lah macam kita makan nasi dan sebagainya tu. Roti bolehlah pegang 3 jari, 2 jari. Nasi 3 jari, berapa ketui dengan nasi nak boleh masuk dalam mulut. Nasi kena makan dengan 5 jari lah. Gitulah. Ni makan nasi pun dengan 3 jari tu lambat kenyang. Jadi roti tak apalah pegang dengan 3 jari. Dia kena sesuai kan. Kita bukan nak balik hidup zaman 1400 tahun dulu dah. Lagi pula kita ni di tanah Melayu, bukannya di Arab, Saudi sana. Jadi budaya makan tu kena sesuai kan. Dan dia tak salah apa-apa lah. Nasi pun makan 3 jari ke, lambat habis ya. Berkata Anas radhiyallahu anhu, saya tengok baginda sallallahu alaihi wasallam makan ia Nabi baginda buah khirbis. Buah khirbis ni temikai dengan rutab. Sebab rutab tu dia punya tabiat dia panas. Sebab tu makan banyak buah kurma masak ni, buah kurma basah ni dia akan jadi sakit perut. Boleh main penyakit batin ni sakit perut lah. Kalau makan banyak dia panas. Maka Nabi hapuskan ataupun potong kepanasan tersebut dengan qithah ataupun dengan khirbis ni, dengan temikai kuning.
Bermula buah khirbis tu satu jenis tembikai Parsi, warnanya kuning, tu disebut. Satu jenis tembikai Parsi, warnanya kuning. Jadilah bentuk dia lonjong. Dia bukan bulat. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak makan temikai ni. Sebab dia kata, saya tak jumpa hadis bagaimana Nabi potong buah temikai ni. Jadi saya tak tahu nak beramai dengan hadis Nabi SAW. Tak tahu Nabi belah lagu guna buah temikai ni. Jadi dia tak makan. Itu warok dia lah. Kita nak tiru silakanlah. Kalau nak makan tu silakanlah. Tapi ni warok dia. Dia tak makan sebab dia tak tahu, dia tak datang. Tidak ada dalam pengetahuan saya bagaimana Nabi SAW memotong buah temikai itu. Itu disebutkan dalam antara manaqib Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dan pada hadis Aisyah, makan baginda Rasulullah SAW buah tamar dengan air. Jadi buah kurma jangan makan sajalah biasanya. Jangan makan saja dengan air dan sebagainya, sebab dia panas. Dia panas dan dia manis. Gitu. Banyak lagi lah berkaitan dengan makan dan sebagainya. Kemudian katanya rahimahullahu ta'ala, adab baginda Nabi SAW di waktu makan. Berkata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ayyub namanya Khalid bin Yazid. Sayyidina Abu Ayyub nama dia Khalid bin Yazid Al-Khazraji, daripada suku kaum Khazraj. Sayyidina Abu Ayyub ialah Khalid bin Yazid Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Adalah kami di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, maka dihidangkan dia kan Nabi SAW, dihidangkan dia kan Rasulullah SAW satu makanan. Maka orang hidang satu makanan kepada Nabi SAW. Maka tidaklah saya lihat akan itu makanan terlebih besar berkat hidangan pada awal-awal makan kami. Pada permulaan makan kami, kata Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu, makanan tu berkat. Pada permulaan makan kami tu makanan tu berkat. Maksudnya orang duk kutip makan ni nampak macam tak luar makan. Ramailah hak suar tangan makan dalam talam tu, ramailah makan berkat. Tengok makanan tu kalau secara zahirnya sikit, tapi ramai orang boleh ambil jamah. Suar tangan makan tu tak macam tak luar. Benda tu secara zahir, tengok depan mata kita, dia tak banyak mana. Maksudnya tak padan lah dengan berapa orang yang ada tu. Tapi masing-masing pakat boleh makan. Maka Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu kata, tidaklah saya lihat akan itu makanan terlebih besar berkat hidangannya pada awal-awal makan kami. Waktu mula-mula kami makan ni, masing-masing pakat boleh merasa, masing-masing pakat boleh jamah, masing-masing pakat boleh suar tangan cubit makan. Dan terlebih sedikit berkatnya, terlebih sedikit tu, kena tukar sin tu dengan ya tu, tersilap tulis tu sedikit. Dan terlebih sedikit berkat pada akhir hidangan tu. Tapi bila lah tu habis, maka berkata kami, ya Rasulullah, kenapa ini? Dia bertanya, Rasulullah, awak jadi lagu ni? Awak makan tadi ni semua orang boleh makan, malah ni tak dan siapa dia makan habis. Bersabda ya Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, adalah kita, dalam tulisan tangan Tok Guru memang ditulis adakah, tapi kenapa betul adalah? Sebab dalam teks bahasa Arab ni disebut inna zakarna smallaha hina atwana. Jadi inna, jadi sesungguhnya kami, adalah kami. Adalah kita membaca bismillah ketika makan kita. Nabi kata awal-awal kita makan tadi ni, kita baca bismillah ramai-ramai, seorang-seorang baca bismillah. Jadi makanan tu berkat, makanan yang sikit itu mencukupi untuk ramai orang. Masing-masing pakat boleh rasa, masing-masing pakat boleh suar tangan makan. Kemudian duduk seorang yang hendak makan, padahal tidaklah ia seorang tersebut mengucap bismillah.
maka makan ia bersama-samanya orang tersebut syaitan. Maka syaitan pun makan bersama-sama dengan dia, tak cukup lah, hilang berkat. Maka makanan tu yang sepatutnya masih lagi boleh makan ramai-ramai tu, main seorang tu dia makan habis. Dia makan habis sebab syaitan makan bersama dengan dia. Isu makannya syaitan bersama dengan dia ni, berkata ulama, kebanyakan ulama menerima bahawasanya ini hakikatan, memang makan sungguh, memang makan sungguh. Ini jumhur ulama, sama ada daripada ulama salaf ataupun khalaf, mengatakan bila dibacakan hadis ini, makannya syaitan itu ai hakikatan, makan secara hakiki, memang makan syaitan, makan sungguh dengan dia. Sebab tidak ada alasan ataupun tidak ada sebab untuk mengatakan dia hanya kiasan, dia bukan hanya perumpamaan. Jadi memang syaitan makan sungguh bersama dengan dia, maka habis. Macam tu juga dengan hadis-hadis yang lain yang sebut, contohnya syaitan kencing di telinga seseorang. Dan dalam hadis sebut apabila seseorang mendengar azan lalu dia sambung tidur dia, maka syaitan akan kencing dalam lubang telinga dia. Dalam hadis sebut begitu. Bala syaitan fi udhunaihi. Maka ulama sebut kata kencing sungguh. Kencing sungguh. Dia bukan kiasan, dia bukan perumpamaan, dia bukan bagaikan, memang sungguh. Sebab tidak ada sebab untuk kita katakan dia kiasan. Tidak ada keperluan untuk kita katakan dia kiasan. Macam juga dengan hadis lain, contohnya bila seseorang tu makan, lupa sebut nama Allah, kemudian pada pertengahan makannya disebut nama Allah, maka syaitan akan muntah balik apa yang dia makan. Maka muntah tu juga hakiki. Muntah tu juga hakiki. Sebab tidak ada keperluan untuk mengatakan dia majaz. Dia satu kiasan saja. Ini pun sama lah, dalam bab ni pun sama. Bila Nabi SAW sebut kata, kawan tu main makan, numpang kita makan, dia bismillah apa, tak apa, dia suruh tangan, bola mulut, habis makanan tu. Maka syaitan makan bersama dengan dia. Maka ulama kata ni makan yang hakiki, bukan kiasan. Bukan kiasan. Gitu. Jadi mereka hak makan awal ni, kata Nabi SAW, kita makan tadi ni, kita makan pakai kata bismillah, pakai sebut bismillah, maka makanan yang sedikit tu mencukupi, berkat cukup dengan bismillah tu, mai seorang hak kemudian kawan kita juga lah, sahabat Nabi juga lah, mai seorang kendian tu dikalut-kalut apa tu, tengok orang nak makan, dia pun mai duduk suar tangan makan bismillah apa pun habis. Maka tu yang Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu sebut, pada permulaan makan kami tu, makanan tu sangat berkat. Makanan tu sikit saja tapi pakat boleh makan. Tapi di hujung akhir-akhirnya masa makan tu habis. Nampak kata memang jelas tidak ada keberkatan pada makanan tersebut. Tidak ada keberkatan pada makan tersebut. Tu beringatlah nak makan dengan kawan-kawan, makan setalam dan sebagainya ni. Makan sekali tu baca bismillah tu pada dah untuk orang lain, dia sunat kifai. Tapi orang yang main kendian nak tumpang makan tu bismillah lah. Nanya orang lain. Dihilang keberkatan. Dia menyebabkan syaitan tumpang makan bersama dengan dia. Kita nak ajak kawan kita tu yang makan, syaitan bukan kawan kita. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam manakala selesai makan baginda mengucap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ia Allah akan kami, dan telah memberi minum ia Allah akan kami, wa ja'alana muslimin, dan menjadi ia Allah akan kami ini muslimin, orang-orang Islam. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah junjungan kita makan ia akan satu makanan sertanya 6 sahabatnya. Ini cerita lain pula lah. Cerita lain pula macam tadi lah, tapi cerita lain. Nabi makan bersama dengan 6 orang sahabat, dipanggil dhafaf. Dhafaf ni makanan beramai-ramai lah, kita nuri lah, makan setalam. Dalam bahasa dia sebut sebagai dhafaf. Nabi suka makan dhafaf, makan beramai-ramai ni. Nabi tak suka makan seorang-seorang. Nabi suka kalau makan tu makan dengan 2-3 orang yang lain, makan berjamaah. Dalam hadis ni sebut kata 6 orang makan dengan Nabi SAW. Lalu tiba seorang Badawi, Arab hulu, Arab kampung. Lalu makan sama mereka. Jadi main seorang Arab Badawi, main dari kampung lah, Dia bukan orang bandar lah, maksudnya orang hulu, bukan orang hilang. Arab Badawi ni Arab hulu lah, Arab kampung. Lepas tu dia pun main makan dengan Nabi SAW. Makan bersama dengan jemaah. Makannya Nabi SAW tu, makan ia dengan 2 suap saja. Yakni makan secara baham. Makan secara lahap lah.
Bersabda ia Nabi SAW, kalau membaca ia Arab Badawi tu, bismillah, nescaya memada ia makanan akan sekalian kamu. Dia makan 2 suap tu habis tu lah. Padahal tadi makan 6 orang bersama dengan Nabi SAW. Makanan tu ada. Pakat boleh makan, pakat boleh jamah, pakat boleh rasa seorang sikit, pakat boleh makan. Mai dia suap 2 kali dalam mulut dia, selesai. Tak ada berkat. Tak ada keberkatan. Sebab tanpa bismillahirrahmanirrahim. Berkata Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, bahawa Allah Ta'ala telah redha ya Allah dari hambanya, telah redha ya Allah dari hambanya, bahawa makan ia hamba akan sekali makan, maka memuji Allah di atasnya, di atas makanan tu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala redha, berkenan dengan seorang hamba yang apabila makan, selesai makan, maka dia puji Allah, yakni mengucap alhamdulillah di penghabis makanan, di penghabis makannya, atau meminum ia hamba Allah tu, maka memuji ia Allah akan Allah di atasnya. Di atasnya ni kerananya lah, ala ta'liliyah, kerana nikmat makan dan minum tu, kerana nikmat makan dan minum dia, maka Allah suka benda ni, Allah suka perkara ni, iaitu bila dapat nikmat makan ataupun minum, habis makan habis minum tu ucap alhamdulillah. Nak sedap lagi, nak elok lagi, sambung dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Allah suka perkara tu. Sebab tidak lupa dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada hamba. Allah dah bagi nikmat, Allah dah beri rahmat, maka kena ingat pemberi nikmat tu. Maka kena syukur kepada pemberi nikmat tu. Maka ucap alhamdulillah. Maka itu antara perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Aisyah, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila makan seorang kamu, maka lupa ia akan bismillah. Bila dia makan, dia lupa nak baca bismillah pada awalnya, maka hendaklah membaca ia bismillahi awwalahu wa akhirah. Maka hendaklah membaca ia bismillahi awwalahu wa akhirah. Tu buat kurungan sikit pada bismillah. Kurungan hak ujung tu ada, hak depan tu lupa bubuh. Gitu. Habis. Tu Nabi besar ni lah. Nabi besar, bila seseorang makan lupa baca bismillah, maka waktu teringat tu bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Walaupun dalam hadis sebut, dalam syarahan huraian ulama ke atas hadis ini, walaupun dah habis makan dah, baru teringat belakak dah, tadi tak baca bismillah, selesai dah makan, maka tetap juga sunat baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka tu yang dalam sambungan antara hadis sebut, maka syaitan akan muntah balik apa yang dia dah makan bersama dengan kawan tu tadi. Dah makan balik apa yang dia makan. Gitu. Habis. Ini cerita lain. Masuklah Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Maksudnya radhiyallahu anhuma tu lah. Kalau ikutnya radhiyallahu anhuma lah. Tapi tu guru tu radhiyallahu anhu. Tak apalah, kita tambah bawah radhiyallahu anhu. Sebab Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abi Salamah juga ialah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ni suami kepada Ummu Salamah. Suami kepada Ummu Salamah yang selepas daripada kematian Abu Salamah ni, maka Ummu Salamah berkahwin dengan Nabi SAW. Abi Salamah mati selepas daripada balik dari perang Uhud. Dia cedera parah pada perang Uhud, tapi tak mati dalam medan perang lah. Balik di Madinah, meninggal di Madinah. Gitu. Masuklah Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma lah. Kita tambah anhuma bawah tu lah. Kekalkan tulisan, tambah bawah anhuma. Padahal di tepi Rasulullah SAW satu makanan. Dia masuk dalam rumah mak dia lah, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mak dia isteri Nabi SAW. Dia ni anak tiri Nabi lah. Jadi dia masuk dalam rumah Nabi, dia masuk dalam rumah mak dia, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian bila dia masuk, Nabi ada dalam rumah tersebut sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Nabi tu ada makanan.
Maka bersabda ia Nabi SAW kepada Umar, wahai anak saya. Nabi sebut, ya bani, wahai anakku, dekat olehmu, mai dekat dengan hidangan. Dekat olehmu yang ni akan hidangan, mai dekat. Dan baca olehmu bismillah, dan makan olehmu dengan tangan kananmu, dan makan barang yang di tepi-tepimu. Barang yang di tepi-tepi ni maksudnya barang yang hampir denganmu. Bila kita makan hak depan kita, jangan duk pisau tangan ambil hak kawan kita. Jadi Nabi ajak adab makan hak benda hak depan kita tu. Tapi kalau benda hak depan kita cabai tu ambil alih lah. Jangan mendui sangat, jangan luri sangat. Hak ada depan kita tu serai, takkan nak tokok serai tu, ambil benda lain lah. Tapi kalau ada benda makan hak depan kita, hak sesuai untuk dimakan hak depan kita tu. Jangan duk suar tangan ambil hujung, ambil dekat hak dekat tu. Tu maksud makan barang yang di tepi-tepi. Maksudnya makan makanan yang hampir denganmu dulu. Lepas tu barulah ambil alih. Habis. Bermula Umar bin Abi Salamah ini anak tiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak tiri Nabi lah, sebab dia anak kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia lahir di Habsyah. Dia berhijrah, Abi Salamah bersama dengan Ummu Salamah berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Maka Umar ni beranak kat sana lah. Umar ni beranak di Habsyah sana. Dia meninggal, Sayyidina Umar ni, anak tiri baginda Nabi SAW, meninggal pada tahun 83 Hijrah. Bermula Umar bin Abi Salamah ini anak tiri baginda SAW kerana bundanya, ibunya ibu Umar ni, ialah Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkahwin dengan baginda padahal Umar masih budak lagi. Hasilnya, kesimpulannya adalah baginda pada bab ini Bismillah. Hasilnya, kesimpulannya adalah baginda pada bab ini, bab adab waktu makan ni, sebaik-baik anak Adam dan secantik-cantik manusia pada adab makan dan minum, apatah lagi ia baginda Nabi SAW, maha guru bagi sekalian manusia dan jin, wallahu alam. Gitu. Ni baru-baru ni ada juga orang bising tentang etika makan dengan camca, dengan garpu dan sebagainya tu. Ramailah orang hak komen, hak apa ni, hak alim-alim semua hak dalam media sosial tu, makan tak ikut cara Nabi dan sebagainya, dan diikut cara barat dan sebagainya. Dia bukan isu tu. Isunya bila kita makan, silakanlah. Ada tak larangan daripada syarak tentang makan dengan camca garpu? Tak ada, makan lah. Nak makan dengan tangan, makan lah. Bila orang ajak adab makan dengan camca, pegang lagu ni, garpu pegang lagu ni, nak letak bila nak bangkit pergi belayang, letak camca garpu lagu ni, kain alah paha tu bila nak bangkit pergi belayang, letak tang sini dan sebagainya. Perkataan ni ikut cara barat dan sebagainya. Bukan isu tu. Nak ikut cara Nabi SAW, itulah yang terbaik. Tapi adat budaya daripada kaum lain yang tidak bertentang dengan syariat, dia dibenarkan, dia dilakukan. Bukan tak boleh buat langsung. Bukan apa saja yang datang daripada kafir itu tidak boleh dilakukan, tak, selagi mana dia tidak bertentang dengan syariat, maka dia dibenarkan. Kita jangan duk laju sangat bab tu. Ramailah orang hak komen bila kawan tu tunjuk cara protokol makan majlis rasmi, majlis dengan pihak istana dan sebagainya, nak duduk lagu mana, nak makan lagu mana, nak hirih, nak pegang camca garpu lagu mana, nak letak tang mana, kiri ke kanan ke dan sebagainya. Bertentang tak dengan syariat? Tak ada. Kalau bertentang dengan syariat, tak boleh diamalkan lah. Tapi kalau tak bertentang dengan syariat, ra'ikan lah. Memanglah dia bukan sunnah Nabi SAW daripada sudut tu. Tapi ada sunnah Nabi yang jauh lebih besar. Apa dia? Nabi menghormati adat budaya kaum lain. Itu sunnah Nabi juga. Kan cincin yang Nabi buat sebagai cop sorat tu adat kaum lain. Bukan adat bangsa Arab. Kan? Kita baca sebelum buat cincin Nabi SAW kan. Bila nak hantar surat kepada raja-raja dunia pada masa tu, sahabat bagi tahu, kata adat mereka kalau surat ni tak ada cop,
maka mereka tak terima ataupun mereka tak ambil berat dengan isi kandungan surat tersebut. Nabi buat cak pun. Ada Nabi kata, ni cuma cerita kapek semua ni. Tak ada Tak ada Nabi menghormati adat budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka tu sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi juga. Kan? Waktu ketika pembinaan ataupun waktu ketika Nabi masuk ke Mekah dalam Fathu Mekah, Nabi sebut kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan sebab kaum Mekah ni baru masuk Islam, aku nak buat balik Kaabah tu macam mana binaan di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Nabi tak buat sebab baru masuk Islam. Puak-puak Mekah waktu tu baru masuk Islam, jadi tak mau nak menyedihkan mereka. Nabi masuk Islam, Nabi masuk Mekah, tawan Mekah, kemudian punggah Kaabah. Seseolah mereka dah tak ada kekuasaan ke atas Kaabah tu. Nabi kata, kalau bukan pasal nak jaga hati mereka ni, aku buat lain dah Kaabah tu. Jadi masuk dah hijr Ismail tu dalam kawasan bangunan Kaabah yang asal. Ini tak buat juga. Jadi ni makna ra'i. Benda tak menyalahi syariat, benda yang tidak ada larangan pada syariat. Ra'i lah. Ni nak makan, nak pegang camca lagu mana orang ajak lagu tu, terima je lah. Kalau tak mau buat pun silakan lah. Tapi jangan kata ni bukan tak ikut sunnah Nabi lah, duk ikut pengajaran kapiak lah dan sebagainya. Tak, bukan lagu tu. Orang kita ni kadang-kadang laju sangat babak tu. Dia tak hidup betul dengan sirah Nabi. Dia tak hidup betul dengan irsyad dan juga petunjuk daripada Nabi SAW. Tengok banyak sikit. Tengok banyak bab sikit. Sini pun sama hal ni cara makan yang Nabi ajar. Makan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan benda dekat dan sebagainya. Kalau yang lain pun sekiranya tidak ada pertentangan dengan syariat, silakan. Kita mudahnya tersedut gaduh lah dalam bab-bab ni. Kalau kita tak cukup ilmu, tak cukup pengetahuan, tak cukup pengalaman, yang tersedut gaduh. Tengok macam mana ulama bermuamalah dengan orang dan sebagainya. Duduk atas kursi lah, duduk atas tak bagi kena duduk sila bawah, Nabi tak duduk atas kursi dan sebagainya. Banyak sangat cerita. Habis. Tidur baginda Nabi SAW. Adapun hal tidur baginda, adapun hal tidur junjungan Rasulullah SAW, adapun hal tidur junjungan Rasul Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam, maka seelok-elok anak Adam pada bab ini. Ini cara tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Tanpa tasydid ra, sebahagian orang baca dengan tasydid ra, salah. Bara' tanpa tasydid. Dia bukan Bara', dia Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Adalah baginda apabila ia akan tempat tidurnya, tu bawah ada nota kaki nombor 1. La'alla zahir, nota kaki nombor 1 tu mengambil. Adalah baginda apabila mengambil ia baginda akan tempat tidurnya. Sebab dalam nas asalnya, dalam teks asal dalam bahasa Arab disebut kana idza akhadha madja'ahu. Akhadha itulah yang tertinggal dalam terjemahan. Apabila baginda Nabi SAW adalah baginda Nabi SAW apabila mengambil ia baginda Nabi akan tempat tidurnya, meletak tangan kanannya baginda Nabi. Tangan kanan ni maksudnya tapak tangan kanan. Tangan kanan sini maksudnya tapak tangan kanan. Al-kafful yumna. Di bawah pipi Nabi SAW yang kanan. Nabi letak tapak tangan kanan bawah pipi kanan. Waktu nak tidur dulu. Lalu berdoa ia Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i sebut bahawa doa ni Nabi baca 3 kali. Doa ni Nabi baca 3 kali. Berdoa ia Nabi SAW, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Rabbi, ya Tuhanku. Asalnya ya Rabbi lah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, qini, lindungilah aku, peliharalah aku, azabaka, akan azabmu, yauma tab'atsu ibadak, pada hari yang dibangkitkan segala hamba. Dalam satu riwayat yang lain, yauma tab'atsu ibadak tu ganti dengan yauma yauma tujma'u ibadak, hari yang dikumpulkan hamba. Jadi tub'atsu tu dalam satu riwayat ganti dengan tujma'u, sama aja makna aja. Tapi ini berbeza daripada sudut riwayat hadis. Jadi Nabi tapak tangan kanan baginda
di bawah pipi kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca doa ni 3 kali. Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak, ataupun Rabbi qini azabaka yauma tujma'u ibadak. Boleh dua riwayat, boleh mana-mana satu. Berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke tempat tidurnya berdoa ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma ya Allah, bismika, dengan namamu ya Allah, amutu, mati aku, wa ahya, dan hidup aku. Dan manakala jaga ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahya allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, selepas daripada memati ya Allah akan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah itu an-nusyur, kembalinya kami. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, manakala sampai baginda kepada tempat tidurnya, tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam, berdoa ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, lil allazi at'amana, yang telah memberi makan ia Allah akan kami, wasaqana, dan telah memberi minum ia Allah akan kami, wa kafana, dan telah mencukup ia Allah akan kami, wa awana, dan telah memberi tempat tinggal bagi kami. Fakam mimman la kafiya lahu, maka betapa banyak, betapa ramailah daripada mereka yang tidak ada pencukup baginya, wala mu'wi, dan tidak ada pemberi tempat tinggal baginya. Ini antara doa-doa Nabi sebelum tidur. Banyak gila, kena tengok dalam kisah-kisah ataupun riwayat-riwayat hadis yang cerita tentang doa-doa Nabi sebelum tidur. Ada banyak riwayat dan banyak doa. Jadi boleh pilih yang mana yang kita selesa dan yang kita senang. Ataupun yang nak beramai satu-satu tu, susun semua tu, satu malam baca ni, malam esok baca ni, gitulah. Kena rajin sikitlah. Berkata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa junjungan kita sallallahu alaihi wasallam manakala berhenti tengah malam. Berhenti ni berhenti untuk tidur lah, berhenti tengah malam yakni untuk tidur. Main mana berhenti tengah malam ni, yakni di masa ia baginda musafir. Ni ketika musafir. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir, berhenti nak tidur malam ni, nescaya tidur ia junjungan kita di sebelah rusuknya yang kanan. Tidur miring atas rusuk kanan. Dan manakala berhenti ni untuk tidur lah. Berhenti yakni untuk tidur dahulu sedikit dari subuh dalam musafir. Dan perjalanan malam ketika musafir, sebab nak jalan siang ni pada ada masa-masa dia hangat, maka lebih banyak kan perjalanan malam di padang pasir tu ketika musafir ke mana-mana. Jadi bila dah jalan banyak dah nak berhenti tidur lah. Maka manakala berhenti yakni untuk tidur dahulu sedikit dari subuh, dekat-dekat nak subuh dah, nescaya pacak hastanya, hasta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasta sebelah kanan. Pacak hastanya yakni sebelah kanan. Dan hilang. Nescaya pacak hastanya, hasta Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sebelah kanan. Dan menghantar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tapak tangannya. Nabi pacak tapak tangan kanan tu dan Nabi letak kepala Nabi di atas tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia lebih mudah untuk, ulama sebut dalam syarahan, sebab dia lebih mudah untuk bangun daripada tidur. Dia tidur dekat-dekat nak subuh dah. Jadi tak boleh tidur lali, tak boleh tidur jerak. Tak kita tinggal subuh. Maka tidur dalam keadaan yang mudah jaga. Tidur dalam keadaan yang mudah jaga. Secara fizikalnya tidur sebelah kanan ini dia menghimpit hati. Dia bukan menghimpit hati dah. Hati kita, jantung kita duduk belah kiri. Jadi dia tergantung. Dia tak selesa. Kalau kita tidur mengiring belah kiri, hati kita, jantung kita ni akan berada dalam keadaan yang berlapik ketika tidur tu. Tapi bila kita tidur mengiring belah kanan, hati kita jadi dalam keadaan tergantung. Sebab hati kita belah kiri, jadi hati kita duduk atas lah bila kita tidur mengiring tu. Maka secara biologinya dia lebih mudah untuk jaga. Itu kata ulama. Dan kata doktor pun lagu tu.
Cuma yang ulama sebut ni kena faham gelak. Ulama sebut bila mana seseorang tu dah terbiasa tidur belah kanan, dia akan tidur lali-lali sebab tu jugalah. Sebab dia dah biasa. Ni Imam Syarqawi pun sebut dalam syarah dia. Sebut benda yang sama. Bila seseorang tu dah biasa tidur sebelah miring belah kanan, dia juga akan menyebabkan dia biasa tidur dalam keadaan tu, maka dia akan jadi ralik tidur sebab tu juga. Maka dia disunatkan miring belah kiri. Tujuan dia ialah untuk supaya tidur tu tak nyenyak sangat sehingga tak jaga nak qiyamul lail pun tak jaga, subuh pun tak jaga dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Maksudnya tujuan tidur mengiring sebelah kanan ni untuk memudahkan bangun, mudah jaga, dia tak selesa sangat. Tapi bila mana dah selesa dalam keadaan tu, kalih belah kiri pula. Tu kena faham bagi elok cerita-cerita hadis dan sebagainya ni. Bukan hak tu saja, sebab benda ni bukan kita kata tak. Ulama-ulama yang sebut dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab dia, Imam Syarqawi sebut dalam syarah dia ke atas Syama'il, dia sebut benda yang sama. Dia kata, aku satu ketika lu heran sebab aku tidur belah kanan penin, aku tidur belah kanan nyenyak, jadi tak boleh nak bangkit malam dan sebagainya. Kemudian aku tengok ada syarahan ulama lain sebelum aku yang menyebutkan perkara ni. Tujuannya ialah untuk memudahkan bangun. Maka kalaulah seseorang itu dah terlalu selesa tidur mengiring belah kanan, menyebabkan dia susah nak bangun daripada tidur dia, maka dia mengiring belah kiri. Maka aku jadi lega dengan huraian tersebut. Aku jadi tenang hati dengan huraian tersebut. Sebab dah Nabi tidak mengiring belah kanan. Kalau tidak mengiring belah kiri, mukhalafah dengan sunnah Nabi. Jadi lagu tu, jadi takut tak beramal dengan sunnah Nabi. Nabi tidak mengiring belah kanan, kita tidak mengiring belah kiri. Jadi tak mengamalkan sunnah Nabi. Jadi susah hati pula. Ulama fikir sampai darah tu lah. Ada huraian-huraian dan penjelasan daripada ulama-ulama sebelum tu yang menyebutkan bahawasanya tujuan untuk tidur mengiring sebelah kanan ni ialah untuk bagi mudah jaga. Sebab tidur dalam mengiring belah kanan ni, dia tidur yang tidak berapa selesa. Tapi bila mana keadaan seseorang tersebut memang dah terlalu selesa dengan tidur mengiring belah kanan, dia boleh lena straight, tak jaga bergegak antara mana pun tak jaga dengan tidur lena belah kanan tu, dia kena alih cara tidur dia. Tujuannya ialah untuk bagi mudah bangkit, tu maksud dia. Mudah bangkit. Jadi bacaan ke atas sunnah-sunnah Nabi SAW ni juga perlu dilihat syarahan-syarahan ulama. Bukan semata-mata kita baca teks hadis dan sebagainya, kemudian kita beramal tanpa melihat bagaimana ulama mensyarahkan perkara tersebut. Jadi kena buat pembacaan sikit, kena lebihkan pengajian sikit. Ini kita secara ringkas sajalah. Gitu. Maka dalam hadis ni, bila dalam musafir, lagi pula Nabi SAW tidur dalam keadaan hampir nak subuh dah. Mana ada jam waktu tu. Tapi boleh jangka lah. Ni lama dah kita berjalan malam ni. Tak lama dah nak subuh. Rehat, tidur asal. Maka Nabi akan pacak lengan dia belah kanan SAW, dan Nabi akan letak kepala Nabi di atas lengan tersebut. Di atas tapak tangan tersebut supaya mudah bangun. Jadi bila bergerak tangan tu dan sebagainya, jagalah. Dah tangan duduk atas kepala duduk atas tangan ni, bila bergerak lagu tu terjagalah. Maka tak ada lah nak mimpi sampai ke mana-mana halal. Habis. Qala rahimahullahu ta'ala, makna hadis ini adalah hal penghulu kita, penghulu sekalian alam, mengajar adab-adab tidur dan adab-adab jaga dan adab-adab seluruh gerak-geri umatnya, bahawa tiap-tiap satu perkara mesti ada adab-adabnya. Nabi SAW mengajarkan adab pada semua keadaan. Semua keadaan ada adab dia, ada etika dia, dan memanglah etika Nabi SAW yang terbaik. Yang terbaik, cuma macam yang disebutkan tadi, sekiranya adab-adab dan etika itu tidak berlawanan dengan syariat, maka dia boleh diraikan. Dia tak semestinya ditolak. Dia bukan hitam putih dah. Hidup ni dia bukan hitam putih. Hak ni betul, hak ni semua salah. Bukan lagu tu dah. Syariat kita bukan lagu tu. Benda yang tidak ada dalam halangan, tidak ada dalam bantahan syarak dan sebagainya, boleh diraikan, boleh dilakukan. Tapi yang daripada Nabi SAW adalah yang terbaik. Itu cara kita faham syariat. Supaya terletak adab-adab ini di atas adabun nabawi asyarif, adab kenabian yang mulia, bukan adab-adab syaitanir rajim. Ada benda-benda yang dilarang, contohnya tidak menerak, juga tidak terlentang juga dilarang dan sebagainya. Cuma menerak dengan terlentang ni, menerak tu dilarang makruh lah. Adapun tidak terlentang tu dilarang khilaful aula. Sebab tidak terlentang ni, tidak macam kita duduk sedang tu, dia memang tidak yang menyenyakkan. Bukan pasal apa dah, pasal dia menyenyakkan. Jadi susah nak bangkit kalau tidak terlentang ni.
Adapun tidur menerap itu tidur orang-orang yang sombong, kata Nabi SAW. Dan itu cara syaitan tidur, macam yang disebut dalam hadis. Jadi adalah larangan-larangan tu. Jadi yang tak ada dalam larangan dan sebagainya maka boleh diraihkan. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi SAW itulah yang terbaik. Itu cara kita memandang syariat dan cara kita membaca hadis Nabi dan sirah Nabi SAW. Bukan adab-adab syaitanir rajim. Hingga bagaimana tidur di rumah dan tidur di tengah musafir. Tu pun Nabi ajar. Tu pun sahabat tengok. Dan sebagainya. Dan beginilah hal-hal ahli sufi yang tahqiq tasawuf mereka. Ahli-ahli sufi yang benar-benar beramal dengan ilmu mereka. Beramal macam mana hidupnya Nabi SAW. Beradab seperti mana adabnya Nabi SAW. Berkelakuan seperti mana kelakuannya Nabi SAW. Seperti berkata ahli tariq ilallah, bermula hal ahwal kami bergantung dengan Quran dan hadis. Maka kalaulah perkara tersebut berlawanan dengan Quran dan hadis Nabi dan didakwa bahawasanya itu sebahagian daripada tasawuf, maka dia bukan daripada tasawuf. Ni benda kita mengaji benda ni kita boleh beza. Mana satu tasawuf yang hakiki, mana satu tasawuf yang palsu. Kalau yang tidak selari dengan Quran dan hadis Nabi, maka dia bukan tasawuf yang hakiki. Sebab orang nak pakai cara sufi, nak bercakap cara sufi, nak buat kelaku cara sufi tu, orang boleh tiru, orang boleh berlakon. Tapi amalan itu sekiranya tidak selari dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka dia bukan sufi yang sejati. Dia bukan sufi yang sejati. Kita boleh tengok nilai-nilai adab-adab sufi yang sejati pada guru-guru kita. Sebab tu kena sohbah dengan guru. Sohbah ni bukannya berkawan. Sohbah ni maksudnya kita hidup dengan dia. Hidup dengan dia. Tengok macam mana Tok Guru duduk, macam mana Tok Guru berjalan, macam mana Tok Guru melayan orang, macam mana Tok Guru bermuamalah dengan manusia dan sebagainya. Ibadahnya, muamalahnya dan sebagainya. Itu sohbah. Gitu. Dan adalah hal baginda menjadi jaga dan adalah hal baginda manakala jaga dari tidurnya, tidur baginda SAW cepat-cepat bersugi. Dan adalah baginda selalu tidurnya di awal malam. Tidur awal, fahisya tu tidur. Makruh sembang lepas isya kalau benda tak ada keperluan. Fahisya tu tidur. Bukan fahisya tu main kira, bukan. Fahisya tidur. Sebab nak bangkit awal. Nak bangkit awal. Kalau tak ada keperluan lah, kalau tak ada keperluan. Jadi baginda Nabi SAW selalu tidurnya di awal malam. Tidur awal sebab nak bangkit esok awal. Gitulah. Dan di akhir malamnya, malam baginda SAW bangun, berwuduk dan sembahyang barang yang sekehendaknya. Gitu. Dan kalau tidur pun ke 1, payahlah nak balik, nak bangkit ke 4 tu kalau tak ada orang gerak. Tapi kalau tidur ke 10 tu tidurlah, mudahlah nak jaga tu. Dan ada setengah masa bangun cepat sallallahu alaihi wasallam kerana menghabiskan urusan maslahah muslimin. Dan adalah tidur tu titik tu tak ada. Dan adalah tidur ia baginda sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya. Bukan tidur seorang. Nabi tidur dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam mengikut giliran. Dan seadil-adil manusia dalam giliran isteri-isterinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik anak Adam dalam pergaulan anak bini dan pergaulan dengan manusia-manusia. Dan adalah ia Nabi SAW tidur di atas satu hamparan bersama-sama isterinya, walaupun isterinya haid, dan telah maklum di dalam syariat Allah tidur bersetilam, macam gila, tidur bersetilam dengan isteri afdal dari berasing-asing, kerana tujuannya menjinak dua sepasang. Tujuannya untuk menjinakkan sepasang hatilah, pasangan tu, nak bagi sama fikrah. Ittihadul fikrah, ittihadul amal. Bukan kerana jima', kerana ia jima' tu harus. Bukan semata-mata tidurnya isteri ni ialah untuk bersetubuh, bukan. Tapi tidur sekali tu yang wajib. Jima' tu harus. Bahkan yang wajibnya bergilir-gilir itu mesti di jalannya. Seperti menyebutkan dia kan hukum ni ulama ahlu sunnah. Itu tu Tok Guru seling sikit. Nabi
tidur bersama dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam mengikut giliran masing-masing. Tak langkau, tak skip dan sebagainya, ikut giliran isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal duduk baginda Nabi, maka telah maklum ia Nabi ni sallallahu alaihi wasallam seorang maha guru dalam syariat Allah Taala. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala duduk ia di dalam masjid, nescaya duduk ia mengeram dua tangannya kepada dua lututnya. Kita berhenti dulu, saya kita sambung balik. Dah kita baca paling sikit satu bab ni. Adapun hal duduknya, maka telah maklum ia Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang maha guru dalam syariat Allah Taala. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala duduk ia penghulu kita dalam masjid, nescaya duduk ia penghulu kita ni duduk mengeram dua tangannya kepada dua lututnya. Apa makna mengeram ni? Yakni duduk berdakap lutut. Duduk berlakap lutut seperti maklum dengan duduk secara orang Badawi. Dia panggil duduk ihtibak. Dalam hadis sebut duduk ihtibak. Duduk ihtibak ni duduk duduklah pacak lutut, kemudian dua tangan kita tu dakap lutut kita. Duduk pacak dua lutut, kemudian dakap dua tangan kita tu kepada lutut kita tu. Ini panggil duduk ihtibak. Ini dia panggil duduk Arab. Duduk Arab. Dia ada peribahasa ataupun ada slogan daripada orang Arab. Al-ihtiba haitanul Arab. Ihtiba haitanul Arab. Ihtiba itu umpama dinding bagi orang Arab. Jadi dia pun tak ada tempat sandar. Bila duduk tak ada tempat sandar, macam duduk di kawasan lapang macam kita lah ni. Jadi cara menyandarnya ialah dia duduk pacak dua lutut dia, kemudian dakap dua lutut dia. Jadi macam menyandang dah lah. Maka orang nak sebut ihtiba itu dindingnya Arab. Dindingnya duduk Arab. Jadi kalau tak ada dinding, kita duduk di tempat tak ada dinding, itulah cara kita bersandar. Itulah cara kita bersandar. Duduk ihtiba. Dan dalam hadis yang sahih adalah penghulu kita selepas sembahyang subuh bersila ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita pada tempatnya, tempat solatnya, pada tempat ini tempat solatnya, sampai naik matahari putih, sampai waktu duha, Berkata Qailah bintu Makhramah radhiyallahu anha, telah kelih saya, kelih ni lihatlah, bahasa Kedah kita lah ni. Telah lihat saya akan penghulu kita sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, padahal duduk mengeram dua tangannya ke lututnya. Duduk mengeram dua tangannya ke lututnya. Duduk mengeram dua tangan ke lutut ni dia panggil qurfusa. Di istilah dia lah. Dia ihtibak tadi ni, kalau kita ikat lutut kita tu ke belakang badan dengan shawl dan sebagainya, tu dia panggil ihtibak. Tapi bila kita gantikan ikatan selendang ataupun kain sorban kita tu, kita ikat lutut kita dengan tangan kita, tu dia panggil qurfusa. Sama lah, dia punya duduk tu sama, iaitu kita duduk atas punggung kita, kita pacak dua lutut kita, kemudian kalau biasanya kalau adat Arab, dia akan selendang dia, serban dia ataupun shawl dia akan ikat daripada belakang tu ke depan lah, ikat kat lutut tu dia panggil ihtibak. Tapi kalau tak ada selendang ke, tak ada serban ke, ataupun tak mau guna, kita pakai dua tangan kita saja macam yang disebutkan dalam hadis atas tadi ni, tu dia panggil qurfusa, sama aja. Gitu. Sini ni Nabi duduk qurfusa lah, padahal duduk mengeram dua tangannya ke lututnya. Duduk berdakap lah, mengeram ni berdakap dua tangannya ke lututnya, lutut baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata Qailah bintu Makhramah yang disebut tadi. Kelih saya, lihat saya akan bersangatan khusyuk Rasulullah.
bersangatan khusyuk Nabi SAW di dalam duduk Nabi SAW. Aku tengok, kata Sayyidatina Qailah ni, aku tengok Nabi ni khusyuk sungguh dalam duduk dia. Yang ni duduk dia tu dalam keadaan yang tak bergerak, yang sangat kerah, yang sangat beku lah kita panggil. Tak bergerak, tak ada nak kiri kanan ke, nak angkat suara ke apa, duduk begitu, duduk kerah. Aku tengok lagu tu, khusyuk Nabi duduk lagu tu. Sampai gementar saya. Aku tengok Nabi duduk lagu tu, aku gerun, kata dia. Kerana gerun kepada baginda Nabi SAW. Kisah ni berlaku ketika mana Sayyidatina Qailah binti Makhramah ni baru masuk Islam. Sebab tu bila kita baca dalam hadis peribadi Nabi SAW, orang yang melihat Nabi SAW pada permulaan kali ni, dia akan gerun. Dia akan haibah. Sebab dia tak kenal Nabi lagi. Dia tengok Nabi ni orang yang Nabi Allah, terima wahyu daripada Allah. Orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dia akan berasa jauh. Dia akan gerun kepada Nabi SAW. Ada aura dia, ada karisma dia. Ada dia punya gah dia. Jadi dia akan gerun. Bila mana dia kenal Nabi SAW, maka dia akan mengasihi dan mencintai Nabi SAW. Maka antaranya seperti mana yang berlaku dalam kisah Sayyidatina Qailah binti Makhramah lah, dia baru masuk Islam. Dia tengok Nabi SAW, dia tengok tu dia takut. Dia jadi gerun. Nabi duduk sengak. Nabi duduk dalam keadaan berteleku dua tangan ke lutut, dalam keadaan sengak, tak bergerak. Tak bergerak. Tundukkan pandangan dalam syarah hadis sebut, kata Nabi tundukkan pandangan dan suara pun tak bunyi apa, anggota pun tak ada pergerakan apa-apa. Maka aku tengok Nabi dalam keadaan duduk lagu tu, maka aku jadi gerun. Tu kata Sayyidatina Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha. Ini sebelum daripada dia kenal Nabi dengan sebenar-benar kenal lah. Ni kita baca balik dalam hadis peribadi Nabi SAW. Orang yang baru bertemu dengan Nabi, baru jumpa dengan Nabi, maka dia akan gerun kepada Nabi SAW. Bila dia dah kenal Nabi, dah bersohbah dengan Nabi, maka dia akan jadi sayang kepada Nabi SAW. Berkata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, telah lihat saya akan penghulu kita bertelekan sikunya di atas bantal. Menyenggeng lah. Di sebelah kirinya. Jadi bantal tu Nabi menyenggeng ni, Nabi duduk mengiring ni sebelah kiri. Tu kata sebelah kiri ni bukan salah tak. Nabi duduk belah kanan pun Nabi biasa mengiring, belah kiri pun Nabi biasa mengiring. Bukan sentiasa Nabi kiring belah kanan saja tak. Ni Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu kata, saya pernah melihat Nabi SAW bersandarkan kepada bantal di sebelah, bertelekankan tangan baginda Nabi SAW. Tekan siku lah, senggeng siku. Bertelekan sikunya di atas bantal di sebelah kiri Nabi SAW. Bukan sunnah sendeng sebelah kiri itu, bukan. Tapi nak bagi tahu keadaan ketika tu, aku nampak Nabi duduk lagu tu keadaan dia. Bukan kata bertelekan siku sebelah kiri itu sunnah Nabi, bukan. Jangan faham lagu tu. Tapi sahabat cerita, aku nampak Nabi dalam keadaan tu. Maksudnya belah kiri ke, belah kanan ke. Memang adat kebiasaannya Nabi belah kanan lah. Nabi sentiasa mendahulukan kanan daripada kiri. Tapi bukannya tidak pernah langsung Nabi gunakan, Nabi menyenggeng belah kiri pada ada. Jadi ni antara kisah yang disebutkan oleh sahabat. Bukan cerita kata sunnah senggeng belah kiri, tak, bukan. Ini cerita, ini libayanil waqi'. Ini cerita macam mana dia nampak, macam tu dah cerita. Ni duduk mengiring. Dia macam mana kalau Syekh Yusri biasa main sini, Syekh Yusri hafizahullah taala, dia pernah tunjuk cara duduk tu, lunjuk kaki, lepas tu macam tu. Dia mengiring sikit, lunjuk kaki, lepas tu sendeng, letak siku atas bantal, siku kiri belah bantal. Dia panggil duduk bertelekan. Kemudian bila nak sembang ke apa kan, Nabi akan duduk. Waktu kalau benda tu, isu sembang tu tak serius, sembang santai saja, Nabi lunjuk kaki dan Nabi akan sendeng macam tu. Kadang-kadang belah kanan kiri, kadang-kadang belah kanan. Letak tangan begitu lah, letak siku ni lapik atas bantal. Lunjuk kaki. Itu dia panggil duduk ittika ataupun duduk tukaah. Dalam hadis sebut duduk tukaah. Berkata Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Juhaifah nama dia Wahab bin Abdullah.
radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun saya, maka tidaklah pernah makan saya bertelekan, tapi duduk menyengeng lagu tu aku tak nak makan lagu tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab makan lagu tu ialah makan orang yang takabur. Makan lagu tu ialah makannya orang apa nama, raja-raja, orang-orang yang megah dengan kekuasaan. Yang ni duduk cenderung kanan atau kiri sambil bertelekan siku ke bantal atau umpamanya. Dia tak pernah makan bertelekan lagu tu, tak pernah makan menyengging lagu tu. Kerana duduk makan begini adat ahli takabur, maka baginda amatlah jauh daripada dari perangai itu, perangai adat ahli takabur ni. Maka Nabi tak pernah makan lagu tu lah, sembang pernah. Tu pun bila timbul, bila masuk dalam tajuk yang berat, yang serius dan sebagainya, Nabi akan duduk dalam keadaan duduk yang sempurna elok. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang duduknya Nabi SAW. Tapi kalau sembang santai dan sebagainya, Nabi duduk lagu tu. Ada keadaannya lah, bukan sepanjang masa duduk lagu tu. Ada keadaannya, Nabi sembang dengan sahabat dalam keadaan begitu. Dia tak ada lah protokol sangat. Kita kena faham suasana hidup. Bukanlah ikut protokol sangat, bukanlah lurus macam dengan pembarik sangat, dah. Hidup santai lah, hidup cara manusia lah. Hidup cara manusia, ada masa relax, ada masa serius, ada masa kena tegas, ada masa kena melawak dan sebagainya. Jadi ada masa-masa dia. Tapi bila benda tu perlukan kepada sesuatu pemerhatian yang dalam ataupun pemerhatian yang tinggi, maka serius lah. Gitu. Habis. Kemudian katanya ketawanya dan melawaknya Nabi SAW. Kita berhenti dulu rehat sat 15 minit, kita masuk balik 10.45 insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.